Hai, bersama saya lagi Ash. Dalam video kali ini, saya akan berikan ulasan tentang peranti keluaran edisi peminat daripada Samsung baru-baru ini. Tapi sebelum saya mulakan ulasan ini, apa kata kita tengok dulu spesifikasi peranti di skrin anda sekarang. Di tangan saya sekarang ini adalah Samsung Galaxy S23 FE edisi peminat yang dikeluarkan Samsung baru-baru ini. Peranti yang berada pada tangan saya sekarang ini adalah datangkan dengan warna hijau atau mint. Samsung datangkan peranti Samsung Galaxy S23 FE ini dengan 4 jenis pilihan warna, iaitu warna ungu, warna krim, graphite dan juga warna hijau. Pilihan-pilihan warna yang disediakan ini adalah warna-warna pastel dan juga warna-warna ceria. Okey, jika kita lihat tubuh peranti ini, ia didatangkan dengan panel kaca Gorilla Glass 5 yang bertujuan untuk melindungi tubuh peranti ini supaya lebih tahan. Tetapi seperti yang kita tahulah, kalau kita menggunakan peranti dengan panel kaca seperti ini tanpa menggunakan kerangka, maka ia senang menampakkan kesan cap jari pada bahagian belakang. Lepas tu, bahagian bingkai peranti ini pula diperbuat daripada aluminium berwarna perak yang sekaligus membuatkan peranti ini terasa premium semasa digenggam. Seterusnya, pada bahagian sisi kanan peranti ini pula terdapat butang laras suara dan juga butang kuasa yang saya rasakan sedap ditekan dan tak rasa longgar serta dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, bahagian bawah peranti ini pula terdapat lubang untuk pengecasan dan juga speaker, manakala di bahagian atas ini ada talam untuk SIM card. Seterusnya, kita beralih pula kepada bahagian skrin, di mana skrin peranti ini memiliki kadar segar semula 120Hz. Pada bahagian atas skrin ini juga terdapat satu lubang kecil untuk kamera swafoto, tetapi secara keseluruhan saya rasakan kamera kecil untuk swafoto pada bahagian atas skrin ini langsung tidak mengganggu paparan pada skrin. Malah paparan yang saya tengok melalui skrin ini adalah sangat cantik, tajam dan jelas. Selain itu, saya juga ada menggunakan peranti ini untuk menonton video dengan kadar resolusi yang tinggi. Pengalaman menonton video pada peranti ini adalah sangat menyeronokkan dan juga paparannya adalah jelas. Okey, seterusnya saya dah cakap pasal skrin dan juga saya dah cakap pasal rekaan. Kemudian saya akan cakap pula mengenai penggunaan dan juga perisian pada peranti. Peranti ini memiliki memori 8GB RAM dan storage sehingga 256GB. Ia juga memiliki memori RAM maya yang boleh diubah mengikut tetapan pilihan sehingga 8GB. Jika anda mahukan peranti ini dengan saiz memori yang lebih kecil, terdapat lagi satu pilihan memori iaitu 8GB RAM dan storage 128GB. Selain itu, Samsung Galaxy S23 FE ini juga hadir dengan sistem operasi versi One UI 5.1 yang berasaskan kepada Android 13. Secara keseluruhannya, sepanjang tempoh penggunaan ini semuanya terasa lancar dan saya tak ada menghadapi masalah tersekat-sekat ataupun lengah masa. Okey, peranti ini juga disahkan menerima kemas kini 4 versi Android dan juga 5 tahun tampanan sekuriti. Jadi buat mereka yang berniat nak beli peranti dengan niat untuk nak gunakan dalam tempoh masa yang lama dan juga panjang, jadi peranti ini sesuai untuk anda. Pengimbas cap jari pada peranti ini pula adalah pada bahagian bawah skrin yang dapat mengesan jari dengan pantas tanpa sebarang masalah. Okey, seterusnya apabila bercakap mengenai penggunaan dan juga perisian, pastinya kita nak tahu apa chip pemproses yang digunakan oleh Samsung Galaxy S23 FE ini. Jadi Samsung Galaxy S23 FE ini menggunakan chip pemproses Exynos 2200, di mana saya tengok banyak keluhan dan ramai yang meluahkan rasa ralat mereka apabila mendapat tahu yang peranti ini didatangkan dengan chip Exynos 2200 sebab isu pemanasan serta orang kata masalah prestasi. Tetapi apa yang saya nak kongsikan kat sini, sepanjang pengalaman saya menggunakan peranti ini, orang kata dalam hampir sebulan saya tak mengalami masalah yang kronik lah semasa menggunakan peranti ini. Tetapi saya tak nafikan sememangnya ada berlaku masalah pemanasan pada peranti. Seterusnya beralih pula kepada bahagian kamera, di mana kamera utama peranti ini adalah 50MP dengan 12MP lensa ultra sudut lebar, 8MP untuk telefoto. Hasil gambar yang diambil menggunakan peranti ini adalah sangat cantik dan jelas. Warna gambar juga nampak terang dan realistik. Selain daripada itu, ciri zoomnya mengagumkan sebab kameranya boleh zoom sehingga 30 kali. Tapi gambar dengan hasil zoom yang terlalu banyak ni menunjukkan keperincian dan juga gambarnya tidak lagi terpelihara dan kurang jelas. Tapi setakat 5 hingga 10 kali zoom tu, gambar masih lagi okey dan cantik. Gambar yang diambil pada waktu malam juga cantik sebab peranti ini juga didatangkan dengan ciri night photography. Jadi walaupun mengambil gambar dalam keadaan malam, hasilnya tetap terang dan jelas. Seterusnya beralih pula kepada bahagian kamera swafoto. Kamera swafoto peranti ini adalah 10MP yang saya rasakan hasil gambar swafoto menggunakan peranti ini adalah agak mengagumkan sebab gambarnya jelas dan cantik. Cuma warnanya lah agak pudar kalau nak dibandingkan dengan hasil gambar pada kamera pada bahagian belakang.
Okey, kemudian saya nak bercakap pula mengenai bateri peranti ini, di mana bateri peranti ini dah hadir dengan kapasiti sebesar 4500 mAh, di mana kapasiti bateri sebesar 4500 mAh ni saya rasakan cukup besar dalam penggunaan biasa dan mampu bertahan sepanjang hari, berbekalkan pengecasan 25W yang mengambil masa lebih kurang sejam untuk penuh daripada 10% nak ke 100%. Kemudian apa yang saya tak nak lupa beritahu anda adalah peranti ini hadir dengan IP rating iaitu IP68, di mana ianya mampu kalis air dan juga habuk, dan orang kata misalnya kalau terkena hujan ataupun air tumpah pada peranti ini tak ada masalah. Seterusnya saya akan bercakap pula mengenai kekurangan pada peranti. Kekurangannya adalah jika anda ni seorang yang suka gunakan peranti sambil baring, saya nasihatkan hati-hati sebab peranti ini mudah melorot daripada tangan sebab tubuhnya yang licin. Jadi anda perlu dapatkan kerangka luar. Ya, itu kekurangan yang kedua sebab anda perlu mengeluarkan duit lebih untuk mendapatkan kerangka kerana ia tidak didatangkan bersama dalam kotak. Jadi dengan berat 209 gram, bayangkan anda main sambil baring, risau berisiko untuk jatuh atas muka. Sakit. Seterusnya, kekurangan lain pada peranti ini adalah bezelnya yang agak tebal. Walaupun saya katakan tadi saya tak ada masalah dengan paparan pada peranti, cuma hakikat bahawa bezelnya yang tebal itu tak dapat saya nafikan. Jadi untuk mereka yang orang kata tak gemar dengan bezel yang tebal pada skrin kerana ia mungkin mengganggu pandangan dan juga penglihatan anda semasa menggunakan peranti, mungkin peranti ini tidak sesuai untuk anda. Tetapi pada mereka yang tak kisah bezel tebal ke tak tebal ke, asalkan ia tak mengganggu paparan skrin, itu tak ada masalah. Kemudian apa yang saya rasa ralat pada peranti ini adalah ciri pengimbas wajahnya yang gagal mengesan wajah saya beberapa kali. Dan orang kata kalau dapat mengesan pun lambat. Jadi disebabkan situasi itu kerap berlaku, saya akhirnya selalu putus asa dan masukkan saja nombor pin ataupun gunakan saja pengimbas cap jari. Selain daripada itu adalah mengenai speaker peranti ini, di mana bunyi yang dihasilkan agak perlahan. Saya ni jenis yang suka dengan muzik. Jadi sambil-sambil saya buat kerja seperti memasak misalnya di dapur, saya akan suka buka muzik pada peranti ini. Misalnya saya bukakan peranti ini dalam bilik, saya dah tak boleh bergerak jauh sikit walaupun jarak antara bilik dengan dapur saya itu dekat saja, sebab nanti saya akan tak dapat lagi dengar muzik yang dimainkan pada peranti. Akhir sekali adalah masalah pemanasan yang ketara pada peranti ini. Saya tak dapat nafikan memang berlaku masalah pemanasan ketika memainkan permuah pada resolusi yang paling tinggi, dan masalah pemanasan yang paling ketara saya pernah hadapi sepanjang pengalaman saya menggunakan peranti ini adalah ketika saya melakukan panggilan video bersama rakan dalam durasi yang lebih 10 minit. Yelah, bayangkan bila kita borak-borak tu kita tak sedar yang dah lebih 10 minit. Masa tu saya mula sedar yang tubuh peranti ini terasa sangat panas. Baiklah, sebagai kesimpulan, dengan harga RM2,999 ini, saya rasakan ia adalah bersesuaian dengan prestasi dan juga kemampuan peranti yang masih lagi eksklusif dan mampu menunjukkan prestasi yang tetap saja cemerlang. Kameranya yang mampu memberikan hasil gambar yang cantik, jelas dan terang. Paparan skrin juga mengagumkan, menjadikan pengalaman menonton lebih seronok dan juga kelancaran paparan. Semua aplikasi adalah sangat baik dan tak ada masalah. Tetapi isu pemanasan macam yang saya katakan tadi itu tak dapat saya nafikan sebab itu masalah yang memang ketara pada peranti ini. Jadi itu sajalah ulasan daripada saya kali ini berkenaan dengan Samsung Galaxy S23 FE. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!